Assalamualaikum, salam sejahtera kepada adik semua, moga bahagia. Apa khabar adik-adik semua? Adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, yang cikgu sayang semua, dah bersedia ke belum untuk bersama dengan cikgu? Kalau dah bersedia, katakan yes, 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 I am ready. Macam tu lah, bagus. Cikgu sayang adik, sangat bagus, sangat bersemangat. Alhamdulillah. Minggu lepas, kita telah belajar bahawa terdapat persamaan dan juga perbezaan antara benda bukan hidup dan benda hidup. Ada yang contoh objek tu boleh bergerak seperti kapal terbang. Burung juga boleh bergerak, tapi kapal terbang tidak mempunyai ciri-ciri yang benda hidup, iaitu macam bernafas, memerlukan air dan makanan, membiak dan membesar. Sedangkan burung ada kesemua ciri-ciri tersebut. Kemudian kita juga telah masuk kecil dan besar. Kecil dan besar ni adalah kita susun haiwan daripada yang besar, contoh gajah, seladang, rusa, kucing hutan dan tikus. Itu daripada yang besar kepada yang kecil. Kemudian kita juga belajar susun daripada kecil kepada besar. Macam tikus, kucing hutan, rusa, seladang, dan yang terbesar adalah gajah. Kita juga belajar untuk menyusun tumbuhan daripada saiz kecil kepada saiz besar. Baik. Jadi hari ini kita nak belajar keperluan asas benda hidup, iaitu menyatakan keperluan asas benda hidup: makanan, air dan udara. Memerihalkan manusia, haiwan dan tumbuhan memerlukan makanan, air dan udara dalam cara yang berlainan. Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan. Kepentingan makanan, air, udara dan tempat perlindungan kepada manusia dan haiwan. Baik, kita nak masuk kepada keperluan asas benda hidup. Benda hidup yang adik-adik kena ingat memerlukan 3 benda. Yang pertama adalah makanan, air dan udara. Kena ingat MAU, mau. Makanan, air dan udara. Contoh makanan. Tumbuhan memerlukan makanan dan tumbuhan boleh buat makanannya sendiri. Tumbuhan membuat makanan menggunakan proses fotosintesis. Kalau lihat dalam gambar tu, tumbuhan mendapat cahaya matahari dan juga mendapat air, menyerap air untuk membuat makanannya sendiri. Nama proses tu proses fotosintesis. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Daripada makanan, bila kita makan, makanan tu akan diproses masuk ke dalam perut kita dan akan diserap oleh badan kita untuk mendapatkan tenaga. Itu untuk yang pertama, makanan. Yang kedua adalah udara. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan, di mana tumbuhan akan menyerap gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ni terdapat dalam udara dan tumbuhan akan gunakan gas itu untuk bernafas dan membuat makanan. Selain pada itu, manusia dan haiwan juga memerlukan udara untuk bernafas. Kalau tumbuhan, dia memerlukan karbon dioksida, manakala manusia dan haiwan akan menyerap oksigen daripada udara. Seterusnya, air. Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Kita ambil contoh manusia. Manusia
terdiri daripada 70% daripada manusia adalah terdiri daripada air. Jadi kita kena pastikan air dalam badan kita sentiasa cukup. Caranya adalah dengan minum air. Manakala akar pokok menyerap air untuk membuat makanan. Jadi air yang diserap daripada akar di bawah tanah akan digunakan juga untuk membuat makanan. Seterusnya, manusia dan haiwan perlu berlindung. Mengapakah manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan? Tempat perlindungan ni bahasa mudah dia adalah tempat tinggal. Kenapa kita perlukan tempat tinggal? Yang pertama, ada dua. Berlindung daripada hujan dan panas. So sekiranya ada hujan ataupun waktu yang panas, kita boleh duduk di dalam rumah dan kita terlindung daripada, kita tak kenalah hujan dan panas sebab dalam rumah sejuk. Manakala berlindung daripada cahaya. Berlindung daripada bahaya. Contoh, kalau lihat dalam gambar tu, ada ular di luar rumah tu. Berlindung daripada bahaya. So kalau kita tiada tempat perlindungan, nescaya kita mungkin akan dipatuk oleh ular itu. Selain pada tu, tengok gambar kedua tu, ada gambar seekor ayam dan juga di luar reban ayam tu ada apa tu? Ada musang. Ada musang. Jadi kalau tak ada reban ayam, maka ayam itu mungkin telah dimakan oleh musang. Jadi pentingnya tempat perlindungan untuk manusia dan haiwan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan juga bahaya. Apakah yang akan berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Maka kita akan terdedah kepada hujan. Bila hujan, kita akan basah. Kita juga terdedah kepada panas. Jadi badan kita akan rasa panas, badan kita akan berpeluh. Selain pada itu, kita terdedah kepada pelbagai bahaya macam haiwan-haiwan berbisa macam ular tu dan lain-lain. Seterusnya, kita nak tengok pentingnya keperluan asas. Mengapakah makanan penting kepada manusia? Tengok letihnya. Tapi bila makan, macam makan nasi lemak tu, bila dah makan nasi lemak, barulah bertenaga nak angkat barang. Jadi pentingnya makanan untuk kita top up balik ataupun kita dapatkan semula tenaga. Seterusnya, kita nak lihat makanan juga untuk membesar. Kalau lihat di situ gambar pertama daripada bayi kepada kanak-kanak, seterusnya dewasa. Makanan mengandungi sumber-sumber dan zat yang penting untuk kita membesar. Sama juga seperti haiwan, dilihat di situ anak kuda. Kemudian anak kuda itu membesar, seterusnya menjadi kuda dewasa. Hal ini kerana makanan juga membolehkan manusia dan haiwan membesar. Apakah yang akan terjadi sekiranya manusia dan haiwan tidak mendapat makanan? Jadi apa yang akan terjadi kepada pembesaran kita adalah pembesaran akan terbantul. Maknanya kita tidak membesar sekiranya kita tidak mendapatkan makanan. Mengapakah air, udara dan tempat perlindungan penting kepada manusia dan haiwan? Air adalah sumber asas kehidupan. Kalau lihat di situ, kuda belang tu bersyukur masih ada air dan dia minum. Tetapi apabila tiba musim kemarau, kalau lihat tinggal tulang, maksudnya kuda belang telah mati kerana kehabisan air. Bukan setakat kuda belang, haiwan-haiwan lain juga akan mati sekiranya di kawasan tempat tinggal mereka telah kehabisan air. Seterusnya, udara merupakan sumber asas kehidupan. Jadi lihat gambar di situ, ada seorang murid telah lemas. Kemudian apabila disalurkan hos
scuba yang mempunyai oksigen, barulah dia boleh bernafas dan dia tidak lemas. Pentingnya udara supaya manusia boleh terus bernafas dan hidup. Seterusnya, tempat perlindungan. Haiwan berlindung daripada bahaya hujan dan panas. Kalau lihat situ, burung tu dia buat sarang di atas dahan yang tinggi. Apabila dia buat sarang di atas dahan yang tinggi, haiwan-haiwan daratan yang tidak boleh memanjat pokok tidak dapat capai kepada sarangnya. Jadi dia selamat daripada bahaya. Selain pada tu, dia juga buat sarang yang ditutupi. Kalau nampak atas tu ada daun-daun. Jadi dia terlindung juga daripada hujan dan panas. Setakat itu sahaja untuk bab yang ketiga, iaitu benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, jadi adik-adik kena ingat apa yang kita belajar hari ini adalah benda hidup memerlukan 3 benda. Apa benda tadi? Makanan, air dan udara. Selain itu juga benda hidup juga memerlukan perlindungan, tempat perlindungan. Kenapa nak kena ada tempat perlindungan? Berlindung daripada hujan dan panas dan juga bahaya. Seterusnya, keperluan asas. Makanan ada 2 keperluan kepentingan dia, iaitu memberi tenaga dan juga untuk membesar. Dan yang terakhir, mengapa air, udara dan tempat perlindungan penting? Air dan udara sebagai sumber asas kehidupan, manakala tempat perlindungan berlindung daripada bahaya hujan dan panas. Cikgu harap adik-adik dapat belajar sesuatu hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.